Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Nur Intan dan Muammar. Dan untuk seterusnya Auda, saya dari Daerah Tutong juga akan memberikan antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual ya. Baik, hari ini ada beberapa acara majlis ibadah korban diadakan. Antaranya yang kita terima ialah majlis ibadah korban yang akan diadakan di ruang legar Masjid Kampung Telisai, Daerah Tutong. InsyaAllah pengagihan akan dilaksanakan pada pukul 1.30 petang ya. Dan pagi ini seperti biasa akan dijalankan kerja bergotong royong bagi menyempurnakan daging-daging ibadah korban ya yang akan diadakan pada hari ini. Baik, kita akan maklumkan lagi maklumat lainnya. Sebelum itu kita beralih seketika menyaksikan bahan visual bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Ibadah korban merupakan antara amalan sunat yang sangat dituntut dan disukai oleh Rasulullah SAW. Selain merupakan syiar serta peringatan kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dengan menyembelih puteranya Nabi Ismail alaihissalam, terdapat juga pelbagai fadilat serta ganjaran yang bakal diperolehi apabila melaksanakan ibadah ini. Dari segi istilah, korban bermaksud menyembelih binatang tertentu pada Hari Raya Aidiladha yang jatuh pada setiap 10 Zulhijjah dan Hari Tashrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk beribadah atau menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga merupakan satu lagi peluang bagi kita untuk melipat gandakan saham akhirat yang menjanjikan suatu keuntungan yang berlipat kali ganda. Hukum ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang amat dituntut untuk dilaksanakan bagi mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan berkemampuan. Adapun binatang yang boleh dijadikan korban seperti lazimnya di negara Brunei Darussalam adalah kambing, lembu atau kerbau. Namun tidak semua binatang ternakan ini layak untuk dijadikan binatang sembelihan, kerana terdapat beberapa kriteria dan sifat yang membolehkan binatang tersebut untuk disembelih. Kecacatan atau kekurangan sifat pada binatang ternakan tersebut juga tidak dibolehkan untuk disembelih. Setiap menjelangnya Hari Raya Aidiladha, pastinya inilah peluang bagi para penternak dan juga pengusaha-pengusaha binatang ternakan seperti kambing dan kerbau untuk meraih keuntungan. Orang ramai setentunya akan merebut peluang ini untuk membuat tempahan bagi ibadah korban tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir dalam takwim Islam, di mana ia mempunyai keistimewaannya tersendiri. Dan apabila kita ni bercakap mengenai dengan Hari Raya Aidiladha, ia memang sinonim dengan ibadah korban. Jadi Auda, untuk tinjauan saya kali ini, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi, lebih terperinci mengenai binatang-binatang ternakan dalam ibadah korban. Alhamdulillah, sejak saya berternak kambingan ni, korban ataupun kikah, saya sangkutkan dengan akikah, sambutan daripada terutamanya korbanan ini sambutan daripada masyarakat kampung ataupun orang luar yang daripada maupun dalam daerah ataupun luar daripada daerah. Alhamdulillah banyak sambutannya, kali memandang kerana kambing pulang dah berapa mencukupi ni. Tertaluk kepada keinginan masing-masing lah. Mereka suka pada kambing kampung lah ataupun kacang lah. Satu daripada nilainya lah, daripada nilai harganya. Memandang daripada kambing-kambing biasa, tapi macam kambing bur, pendaging memang ia cepat membesar. Dan kambing biri-biri pun laju juga sedikit membesar lah. Menurut para penternak ini juga,
pastinya akan terasa kesibukan seawal 2 ke 3 bulan sebelum Hari Raya Aidiladha. Alhamdulillah, setakat ini pada tahun ini orang yang telah menampah kurban dan ada yang setengahnya juga mengambil awal sebelumnya dalam 20 lebih ekor sudah mulai. Selalunya ada dia terpulanglah pada keinginan masing-masing. Tapi ada yang mengambil awal dalam masa 3 bulan kan kurban, diorang lebih melihara lebih awal untuk menternak untuk sendiri baru diorang kurbankan. Atau memang ada dalam sekitar 10 ekor macam itulah. Mereka juga akan memastikan binatang-binatang ternakan ini dipelihara dengan baik dengan sentiasa memantau dan memastikan sama ada dari aspek kesihatan binatang tersebut. Mengkalilah daripada sebenarnya keinginan masing-masing lah. Mengkali diorang melihat macam mana kerina-kerina seekor binatang yang akan dikorbankan mengikut sunnah atau mengkali. Kepahaman saya lah secara peribadi, dari segi kepahaman saya, ibadat korban ataupun akikah dari segi umurnya ialah seekor kambing hendaklah berusia 2 tahun dan biri-biri memadailah umurnya setahun atau perubahan daripada segi giginya. Ibadah korban itu setentunya mempunyai banyak hikmah dan kelebihan-kelebihannya. Antaranya dapat memupuk sikap pemedulian dan keprihatinan terhadap masyarakat. Di samping dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama Islam melalui pengagihan daging-daging korban tersebut. Mengikut pengalaman kami berkorban ini, saya biasanya mengajak ahli keluarga lah untuk sama-sama menyumbangkan dana untuk membeli binatang korban. Contohnya seekor kerbau itu 7 bahagian, jadi saya akan menjemput 7 orang ahli keluarga lah untuk sama-sama mengumpul dana. Dan kurban ini sebenarnya adalah bertujuan supaya kita ni mengingatkan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga putranya Nabi Ismail AS. Jadi kita ni berkorban itu kerana Allah Ta'ala. Dan antara kebaikannya juga bila kita ni dapat bekerjasama dalam sama-sama mengumpul dana ni tadi dengan adik-beradik, boleh mendekatkan kita ni dan mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga. Menyedari akan kelebihan ibadah korban itu, maka kita seharusnya berlumba-lumba dan bersegera di dalam melakukannya untuk mendapat keampunan dan keredaan daripadanya, di samping memperbetulkan niat agar segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kebahagiaan di akhirat nanti.